Allah kata, mulut orang mukmin ini tenganga mulut dia. Kali yang pertama dia nak jawab tak boleh. Kali yang kedua, melihat jenazah. Jenazah tu turun je, hadap je muka ke kiblat, bau wangi terus. Kubur berubah menjadi wangi orang mukmin. Lapang kubur kita ni bauan. Dalam hadis Rasulullah sebut, orang mukmin kubur dia bau yang disebut dengan bauan raihan, bauan syurga Allah, daripada syurga Allah. Masuk tu, orang tu turun je, jenazah tu hadap muka ke kiblat, kemudian hadap muka depan tersebut, lepas pada bau wangi semerbak kubur dia, kemudian di saat itu dia bau tanah depan muka dia. Kedengaran suara di bawah telinga masing-masing. Selamat datang wahai hamba Allah, sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Ucapan itu berulang kali. Kedengaran, sekejap lagi. Kemudian orang tutup je liang lahat kita. Tutup je liang lahat kita ni. Kedengaran tanah-tanah yang turun. Sampai pagar lutut dia. Para hadirin sekalian. Berdiri malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan, dengan muka yang amat menakutkan. Rasulullah sebut. Kemudian pertanyaan mula berlaku. Ma rabbuka? Dia tanya saja ma rabbuka. Kedengaran mulut orang mukmin ini nak menjawab Allahu Rabbi, nak jawab demikian. Kemudian ada yang boleh jawab Allahu Rabbi, jawab terus. Bila dia jawab tu, kembang terus kubur dia, terbuka terus kubur dia. Nampak sejauh sejarak di waktu itu 70 hasta, katanya Rasulullah, sama dengan 240 kaki. Ada yang ditanya soalan, 2 soalan. Ada yang tanya soalan, ada tanya 1 soalan. Ada yang ditanya 2 soalan, ada yang tanya 7 soalan. Ada yang ditanya pertanyaan sampai 3 hari 3 malam tak selesai lagi. Ada yang ditanya sampai 70 tahun belum berakhir lagi. Pertanyaan daripada hari pertama kewafatan, kematian dia, sehinggalah dia selesai menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan tu dah bocor lama dah. Soalan ni dah bocor. Rasulullah sebut, pertanyaan yang tanya, ma rabbuka? Bagaimana kamu dengan bertuhan kamu? Ma rabbuka? Lalu tanya, wa man nabiyuka? Bagaimana kamu dengan nabi kamu? Bila tanya saja Rasulullah kata, mulut orang mukmin ini tenganga mulut dia. Kali yang pertama dia nak jawab tak boleh. Kali yang kedua malaikat ulang, ma rabbuka? Tanya, bagaimana kamu dengan Tuhan kamu? Bunyi di gerham dia, kak, dia nak jawab. Dia nak jawab, orang mukmin dia nak jawab. Dia tanya soalan, tanya lagi, ma rabbuka? Tanya soalan, dibentak dia tersebut, terkeluar daripada gerham dia ni. Dia jawab, bukan jawab dengan hafalan, tetapi jawab dengan amalan yang dikerjakan di atas dunia. Lalu waktu tersebut, mulut dia jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Wa man nabiyuka? Bagaimana kamu dengan nabi kamu pula? Man hadzal rajul? Ditunjuk siapa lelaki ini dalam hidup kamu. Dia jawab terus, Muhammad Nabi Muhammad, Nabi aku. Dia jawab demikian. Dia jawab. Lapang kubur ini, sehinggalah berakhir sesi pertanyaan bila dia mula masuk dalam kubur tersebut. Bagi orang mukmin, bila berakhir, malaikat pegang jenazah dia, malaikat heret jenazah dia, sandar di dinding kubur. Melurut kain kapan ni turun. Turun. Kita pun nampak, Allah, mati dah aku. Dalam kubur dah aku, ya Allah. Ni orang mukmin. Kemudian malaikat tunjuk, wahai hamba Allah, cuba tengok mentari yang tenggelam pada hari pertama kamu di barzah ini. Kamu tengok matahari yang tenggelam. Dia pun sebut, malaikat, aku tak solat lagi malaikat. Hasar aku tak buat lagi. Oleh kerana hidup dia ni sentiasa rutin dengan jaga solat. Tergamam dia, Allah, solat tak lagi malaikat. Malaikat jawab terus, la salata laka wala siyama laka. Tak ada solat dah untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu. Walakin numukal arusah, tapi jadikanlah malam ini bagaikan malam pengantin baru untuk dia. Mewangi semerbak. Kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Malaikat tanya pada dia, wahai hamba Allah,
Wahai hamba Allah, kamu nak hidup tak? Allah tanya, nak hidup balik tak atas dunia? Masing-masing jawab. Tak ada seorang pun yang masuk dalam kubur orang mukmin jawab, saya nak hidup balik. Tak. Semua jawab, tak nak. Mati ini cukuplah. Memadailah dengan kematian ini untuk menjadikan kehidupan yang indah pada masa yang akan datang. Tak ada seorang pun orang mukmin bila masuk dalam kubur, mereka jawab nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid dia kata nak hidup balik. Kerana dia tak sakit saat mana dia dipancung kepala dia, saat mana peluru menembusi jasad dia, dia tak terasa sakarat. Manakala orang yang mati biasa, mati yang dianggap mati yang sebagaimana orang-orang biasa, semuanya melalui sakarat. Ni kelebihan orang mati syahid. Manakala orang yang mati biasa ni, dia tanya pada malaikat, tanya nak hidup balik tak? Dia jawab tak nak hidup. Kenapa tak nak hidup? Sakit sakarat, terbawa-bawa sampai ke dalam lubang kubur ini. Tanya lagi pada dia, kenapa tak nak hidup? Saya nampak tempat saya dalam syurga Allah jauh lebih indah daripada kehidupan di dunia yang tiada lagi rasa kenikmatan yang saya kecapi. Jauh nikmatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Waktu tersebut kubur dah berubah dah menjadi warna hijau yang cantik. Rasulullah sebut, kemudian tumbuh rumput-rumput yang warna hijau, yang di saat tersebut bauan yang indah sangat di hujung daripada rumput tersebut. Malaikat tunjuk, tu asal tempat kamu dalam neraka, Allah telah alih tempat kamu dalam syurga. Dalam syurga, ya Allah telah sediakan untuk diri kamu. Maka di waktu tersebut lapanglah diri kamu, kerana kamu telah diberi nikmat oleh Allah senikmat yang sebegini. Tiba-tiba kedengaran, dengar saat tersebut macam lebah yang datang. Mula semakin dekat lebah, bunyian lebah, macam lebah tapi bukan lebah, berkilat-kilat, berkelip-kelip, cahaya-cahaya yang indah. Lalu tanya pada malaikat, siapa tu? Apa tu yang datang tersebut? Hari pertama di alam barzah. Lalu malaikat jawab, itulah roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu sedang datang untuk menziarahi kamu saat ini. Roh orang mukmin ya. Semua masing-masing datang. Semakin dekat kedengaran, dia pun dengar suara-suara roh tersebut bercakap. Biarkan dia baru saja meninggal dunia. Tentu dia penat dengan permusafiran yang panjang itu. Tentu dia letih. Lalu roh orang mukmin ini, dia dengar saja begitu, dia jawab terus, tak, saya tak letih. Mai dekat. Saya nak tunjuk pada kamu ni. Kamu tengok ni, kain kapan yang saya pakai ni. Kamu tahu tak siapa yang memakaikan kain ini untuk saya tadi? Anak saya yang paling soleh pakaikan kain kapan untuk saya. Kemas je kain kapan ini, indah je disebut. Ni diceritakan setiap mayat dia akan berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh siapa dan kekemasan bagaimana di hadapan roh-roh yang telah meninggal dunia sebelum daripada ini. Masing-masing mula tengok cantik kata mereka, kemas. Masing-masing mula berbangga dengan amalan-amalan yang mereka buat. Lalu masing-masing datang mula bertanya khabar. Bagaimana isteri saya yang masih lagi di atas dunia? Kalaulah dia seorang suami, dia tanya, kamu kan berjiran dengan saya kan? Bagaimana isteri saya? Lalu di saat tersebut dia jawab, isteri kamu dah meninggal dunia lama dah. Tak datang ke tempat ini kah? Dia tanya. Tak datang bersama kah? Menangis tersebut. Menangis roh ini. Mula ditanya satu-satu. Bagaimana ayah saya? Bagaimana anak saya? Bagaimana orang? Hatta ikan, hatta buah-buahan, hatta yang disebut dengan tanam-tanaman, dia akan tanya satu persatu di kalangan mereka. Bergelak tawa di saat tersebut bila mereka mendapati semua mereka itu di kalangan orang yang saleh. Ni di antara roh dan roh bertanya khabar. Sebab tu Islam dia pesan sangat pada kita, yang hidup ni jangan putuskan silaturahim. Bila orang sakit, ziarah orang sakit. Kita tahu dia sakit, ziarah dia, kerana nanti dia akan bawa cerita di dalam kubur nanti. Kemudian demikian juga bila dia mati, kamu kena solat dia, kamu iringi jenazah dia, kerana semua itu akan diceritakan dalam kubur sebentar lagi. Bagi orang mukmin, di saat itu terlonjak roh dia, terbang ke atas
lepas pada selesai sesi tersebut, lalu ternaik roh orang mukmin ni naik ke atas dalam burung yang warna hijau, lalu disebut di depan arasy Allah, menunggu saat yang disebut dengan diberi nikmat-nikmat rezeki, sampailah menunggu saat dibangunkan di pada mahsyar Allah, bagaikan satu malam saja yang dirasakan di saat yang demikian. Tuan-tuan jangan bimbang dengan kematian orang soleh, tapi bimbanglah dengan kematian dua kumpulan lagi.